Boleh, boleh. Boleh. Okey, boleh Doktor. Okey. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada semua kalau ada Profesor, Prof Madia, doktor-doktor dan semua yang turut hadir dalam taklimat pagi ini. Selamat berpuasa saya ucapkan, hari ini first day puasa kita. Saya perkenalkan diri saya Diana Semaun selaku pegawai penerbitan di penerbit UiTM. Hari ini saya nak terangkan sedikit secara umumnya lah berkenaan dengan proses penerbitan buku di penerbit UiTM. Okey, izinkan saya share saya punya slide ya. Sebentar. Boleh nampak ya? Boleh, boleh. Boleh nampak. Okey, kita mulakan. Yang ini saya ceritakanlah sejarah penerbit UiTM secara ringkas. Penerbit UiTM ditubuhkan pada 1981 dengan nama Biro Teks, dan 2001 ia ditukarkan nama kepada UPENA, Unit Penerbitan Akademik, tapi dalam tahun tu juga pada November UPENA ditukarkan nama lagi kepada Pusat Penerbitan UNISTI. Tapi untuk 2011 UPENA ditukar nama kepada penerbit UiTM sehingga kinilah sekarang kita dikenali sebagai penerbit UiTM. Tiada lagi nama UPENA. Okey, untuk jenis-jenis penerbitan yang diterbitkan oleh penerbit UiTM, kita menerbitkan buku teks, buku rujukan, coffee table book, syarahan profesor, jurnal, lab manual, workbook, handbook dan lain-lain. Lain-lain di sini kita baru cuba untuk terbitkan buku masakan, buku wanita, novel, buku kanak-kanak, buku motivasi dan buku umum yang lain. Okey, untuk penyediaan manuskrip ini untuk panduan tuan-puan semua yang untuk penghantaran manuskrip kepada penerbit. Okey, ketebalan minimum sesebuah manuskrip adalah tidak kurang daripada 50 muka surat, tidak termasuk bahagian awalan dan akhiran. Penulisan menggunakan perisian Microsoft Word versi terkini, di-type kemas, langkau 2 baris ataupun 1.5 pun boleh kalau terlalu jarak, double spacing tu. Menggunakan Times New Roman bersaiz 12 point. Tidak dibenarkan membuat perubahan atau penambahan teks yang besar selepas manuskrip disusun atur ataupun di layout lah. Kita minta kalau sebelum hantar tu make sure itu adalah yang final, tiada lagi penambahan, contohnya nak tambah 1 atau 2 chapter di antaranya, ataupun mungkin dalam 4-5 page lagi nak tambah, kita tidak galakkan sama sekali sebab nanti layout tu akan lari, akan menyukarkan proses lagi, mungkin akan re-layout semula, so akan jejaskan kita punya masa penerbitan. Okey, untuk pembinaan manuskrip, manuskrip yang dihantar kepada penerbit perlu lengkap, bersih dan selaras. Untuk yang manuskrip yang mempunyai yang menggunakan foto-foto, gambar, figure ataupun ada artikel akhbar yang dimasukkan ke dalamnya, perlu sertakan bukti kebenaran telah bukti kiranya surat kebenaran sama ada telah mendapat kebenaran menggunakan gambar, foto tersebut atau artikel ataupun rajah. Itu kalau bukan milik penulis lah. Contohnya kalau tuan-puan membeli gambar atau foto di Google Image atau Shutterstock dan lain-lain lagi platform, kita perlukan bukti pembelian untuk foto atau rajah tersebut. Okey, ini saya terangkan bahagian awalan dan prelim untuk sebuah manuskrip. Kita perlu ada judul atau tajuk buku, kandungan, kata penghantar, prakata, penghargaan, pengenalan, senarai singkatan, senarai jadual, senarai rajah. Yang ini saya terangkan untuk buku ilmiah lah, buku seperti buku teks, buku rujukan. Untuk buku umum selalunya kita perlukan judul, tajuk, kandungan,
prakata saja. Sebab 3 ni kita perlukan untuk kita mohon ISBN dari Perpustakaan Negara Malaysia. Okey, untuk bahagian teks, ini bahagian kedua lah. Kita perlukan tajuk bab, perlu dinyatakan penomboran, kira bab 1, bab 2, 3 dan seterusnya. Okey, untuk bahasa dan ejaan, penulisan utama kita ada dua bahasa lah yang selalunya yang normally kita terbitkan adalah dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tetapi ada juga kita terbitkan dalam bahasa lain, contohnya Mandarin, dan yang sedang di layout sekarang adalah bahasa Perancis untuk buku teks third language kita. Okey, untuk penulisan dalam bahasa Melayu, tuan-puan kena perlu rujuk Tata Bahasa Dewan, Sistem Ejaan Rumi Dewan, manakala untuk bahasa Inggeris perlu mengikut British English. So kalau gunakan American English tu minta kita penulis tukarkan kepada bahasa Inggeris UK lah. Untuk bahasa Melayu ni kalau tuan-puan nak rujuk kita yang untuk Tata Bahasa Dewan, tak perlu beli kamus pun, sekarang ni ada online punya kamus, kita boleh rujuk pada PRPM di bawah laman web Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, untuk jadual darjah, caption diletak di atas jadual. Kalau jadual, caption di atas, dan untuk rajah, caption diletakkan di bahagian bawah. Okey, dengan bahasa yang ringkas, tak perlu panjang berjela dan perlu nyatakan sumber jika jadual atau rajah bukan milik penulis. Okey, untuk gambar dan ilustrasi, kami memerlukan file yang beresolusi minimum 300 dpi. Sebabnya kalau kita dah transfer ke dalam layout dalam InDesign, kalau kita besarkan, dia akan pecah kalau kurang daripada 300 dpi. So tak cantik nanti gambar atau ilustrasi tersebut. Okey, untuk sumber, setiap petikan yang disalin semula atau diadaptasi perlu dinyatakan sumber. Untuk menyatakan sumber tu, format dia seperti nama penulis, tahun dan halaman, atau nama penulis dan tahun saja pun juga boleh. Okey, untuk bahagian akhiran, lampiran sekiranya ada perlu diberi penomboran seperti lampiran 1, lampiran 2 dan seterusnya. Okey, untuk glossary sekiranya ada juga perlu disusun mengikut abjad lah, alfabetikal A to Z. Untuk rujukan, biasanya penerbit ITM menggunakan format gaya Dewan, APA dan IEEE. Ada juga yang lain kita boleh terima juga, tapi yang 3 ni yang normally kita jumpa dalam banyak-banyak kita penerimaan manuskrip lah. Okey, untuk indeks perlu disusun juga mengikut abjad, tetapi semasa penghantaran manuskrip tak perlu masukkan page number untuk indeks. Hanya tuan-puan hanya perlu key in dia punya keyword sahaja mengikut turutan abjad. Okey, ini merupakan saya terangkan sedikitlah proses penerbitan yang kita buat di penerbit UiTM. Okey, setelah manuskrip diterima, tuan-puan sebenarnya perlu menghantar manuskrip tuan-puan kepada penyelaras penerbitan di setiap fakulti, dan kalau di sini cawangan di Negeri Sembilan ialah Dr. Atia. Okey, dan Dr. Atia akan hantar kepada kita, manuskrip diterima, and then manuskrip tuan-puan akan dinilai dalam mesyuarat penilaian teknikal. Mesyuarat penilaian teknikal ni diketuai oleh kita punya pengarah sendiri, iaitu Prof. Zaidi. Dan kalau ada manuskrip yang kita rasa perlu dinilai, kita perlu nilai lah, kita hantar kepada penilai luar untuk penilai review. Okey, setelah itu kalau tak ada, kita teruslah sama ada tolak ataupun terima tuan-puan punya manuskrip. Okey, untuk terima, kalau terima ada dua kemungkinan, terima dengan tanpa penambahbaikan ataupun terima dengan penambahbaikan. Okey, kalau terima without penambahbaikan, kita teruslah dengan proses editing. Kalau ada penambahbaikan, kita pulangkan semula manuskrip tuan-puan untuk ditambah baik. Kita akan senaraikan apa yang telah dibincangkan dalam mesyuarat penilaian teknikal, apa yang perlu ditambah baik untuk sebuah manuskrip tersebut. So tuan-puan perlu menambah baik manuskrip tuan-puan mengikut
list yang kita bagilah. Contohnya kalau kita akan buat penambahbaikan kalau chapter 1 dan seterusnya, kalau tak ada kesinambungan, contohnya chapter 1 ada introduction dan summary, pengenalan ataupun kesimpulan, tapi untuk chapter 2 tak ada, chapter 3 ada semula. So kita nak standardizekan, so kita akan nasihatkan penulis untuk buat penambahbaikan lah dalam aspek, contohnya aspek tersebut lah. Ada juga benda-benda lain, mungkin ada sinopsis yang tak lengkap, perlu lengkapkan dulu, ataupun dari segi format rujukan mungkin bercampur formatnya, so kita kena standardizekan. Kalau APA sahaja, kalau IEEE sahaja, tak boleh campur dua-dua. Okey, setelah Tuan Puan hantar semula pada kami, so akan mulalah proses pertama ialah proses sunting naskah, iaitu editing. So kita di penerbit UiTM ada 3 orang editor sahaja, iaitu saya sendiri dan ketua kami ialah Puan Sarah dan seorang lagi ialah Puan Filza. Tapi Puan Filza tak boleh memberi sepenuh masa untuk membuat editing sebab dia menerajui unit pemasaran penerbit UiTM. So dia akan semak dari segi semasa penilaian teknikal ataupun semakan teknikal sahaja. Okey, selepas sunting naskah daripada editor, kita akan hantar manuskrip Tuan Puan untuk membuat perwajahan atau layout. So typesetter akan layout Tuan Puan punya manuskrip di dalam format InDesign. So dalam masa yang sama juga kita hantar manuskrip Tuan Puan untuk dibuat cover design oleh kita punya designer lah. So kita ada 2 orang designer dan designer ini akan come up dengan tiga contoh design yang akan dipilih, dan design tersebut yang akan difinaliskan oleh kita punya pengarah penerbit. Pengarah penerbit iaitu Prof Zaidi yang akan pilih design mana yang sesuai untuk manuskrip tersebut. Tapi jika Tuan Puan ada cadangan apa yang perlu ada di dalam cover tersebut, so kita minta sebelum masa hantar tu bagi tahu apa yang kena ada. Contohnya saya nak gambar begini-begini di cover buku saya. Okey, so selepas perwajahan kita akan hantar Tuan Puan punya manuskrip yang telah di layout kepada Tuan Puan untuk Tuan Puan semak semula. Okey, untuk semak dalam semasa semakan ini Tuan Puan tidak digalakkan untuk penambahan juga, tapi untuk minor correction saja yang kita benarkan. Untuk major agak sukarlah, tapi kalau dah terpaksa tu kita tak boleh nak buat apa. Okey, semasa Tuan Puan semak juga manuskrip Tuan Puan, kami juga akan semak semasa tempoh tersebut, iaitu di dalam mesyuarat semakan teknikal yang terdiri yang dianggotai oleh 3 orang editor yang ada di penerbit lah. Okey, selepas itu tim teknikal dan correction daripada Tuan Puan akan dihantar semula kepada kita punya typesetter, dan typesetter kita akan buat correction mengikut apa yang Tuan Puan arahkan di dalam manuskrip tersebut lah. Selepas itu kita hantar manuskrip Tuan Puan kepada printer untuk dibuat mockup. Mockup akan berbentuk buku yang real, and then kita hantar juga untuk Tuan Puan untuk buat proofread untuk semakan teknikal yang untuk mockup. Yang ini yang last lah sebelum kita hantar printing. Okey, tim teknikal kita juga akan lihat dari segi yang terakhir lah kiranya. Jika ada penambahbaikan lagi, ada correction lagi, kita pulangkan semula mockup itu kepada typesetter untuk kita betulkan sebelum hantar kepada printer. So selepas mockup tadi bersih telah dibuat correction, barulah kita hantar kepada printer. So untuk proses
proses percetakan kita mengambil masa dalam 2 minggu, working days lah. Cumanya kita kena tengok juga sebab kita hanya ada satu saja panel printer iaitu pusat percetakan UiTM. Dan mereka juga sebenarnya banyak job yang diamanahkan untuk mereka buat, bukan hanya job daripada penerbit sahaja. So kita tengok juga queue dengan printer, sama ada queue-nya, kalau queue okey, tak panjang, so kita boleh cepatlah untuk printing punya proses. Dan kalau panjang tu yang itu di luar bidang kuasa penerbit UiTM sebab kita kena follow juga dia orang punya queue tersebut. So untuk printing kita minimum kita print manuskrip tuan-puan adalah jumlah naskahnya 200 kopi. Tapi kalau lebih lagi digalakkan, kalau tuan-puan yakin manuskrip atau buku tuan-puan tu ada market yang boleh lebih daripada 200 kopi, kita akan sebelum printing tu kita akan tanya pada tuan-puan untuk confirmkan berapa yang akan tuan-puan rasa boleh untuk kita print. Kalau untuk minimum 200 tu berbeza harganya kalau kita print 500 atau print 1000. So kita nak make sure sebelum print tu kita nak tahulah berapa sebenarnya. So kita boleh harga, tentukan harga tersebut. Kita tak nak buku tu terlalu mahal nanti membebankan kepada kita punya pelajar. Okey, selepas 2 minggu ataupun kurang daripada 2 minggu kita hantar buku tuan-puan yang telah siap dicetak ke kita punya kedai buku untuk dijual kepada kita punya pembaca ataupun student. Okey, itu lebih kurang secara amnya lah proses penerbitan yang kita buat di penerbit UiTM. So yang ini untuk penyerahan manuskrip. Manuskrip lengkap terdiri daripada salinan keras hard copy. Tuan-puan perlu hantar kepada kita lah. Yang ini semuanya hard copy, soft copy, borang KA001 yang tuan-puan boleh download daripada kita punya laman web. Untuk buku teks, buku kerja dengan lab manual kena ada ekstra borang iaitu borang pengesahan dan sokongan resource person iaitu RP. Yang ini juga boleh di-download daripada kita punya website. Okey, untuk pengesahan daripada dekan fakulti yang ini jika berkenaan lah, untuk pengesahan editor bahasa juga jika berkenaan. Okey, pengesahan editor bahasa ni sebagai contoh kalau tuan-puan sebelum hantar kepada kita penerbit UiTM, tuan-puan ada hantar kepada editor luar untuk disemak. So kita nak surat pengesahan daripada editor tersebut. Okey, manuskrip tuan-puan perlu hantar kepada kita di penerbit UiTM iaitu Kompleks Usahawan, bangunan Fakulti Pengurusan Hotel di Shah Alam lah, ataupun kita sebenarnya satu bangunan dengan Masmed. So untuk tempoh PKP ni kalau tuan-puan nak hantar dalam masa terdekat ni, kita tak perlukan tuan-puan hantar hard copy, cukup hanya emailkan soft copy dan borang-borang yang berkenaan kepada email penerbit kita. So kita akan start proses lah untuk technical meeting, kita punya kerani akan hantar kepada setiap editor dan pengarah untuk buat semakan dan kelulusan. Okey, ini soalan lazim yang selalu ditanyakan kepada penerbit. Okey, yang pertama, berapakah royalti yang diberikan kepada penulis? Okey, penulis mendapat royalti 15% daripada harga semasa buku dijual. Okey, selain royalti, penulis layak mendapat diskaun sebanyak 40% untuk membeli buku sendiri. Tapi kalau tuan-puan beli buku sendiri dengan harga diskaun 40%, kita tak kira royalti dalam untuk buku yang jumlah buku yang tuan-puan beli. Contohnya kalau 100 kopi tuan-puan beli dengan harga diskaun 40%, so kita tak masukkan royalti 15% tu dalam yang 100 kopi yang tuan-puan dah beli tu sebab kita dah include 15% dalam diskaun 40%. So yang keduanya, syarat-syarat bagi manuskrip diterbitkan.
Okey, karya tuan-puan akan dinilai terlebih dahulu. Aspek penilaian ada dari segi kandungan, gaya bahasa dan tidak ketinggalan. Yang ini yang Prof Zaidi sangat tekankanlah kebolehpasaran dan sasaran pembaca. Okey, semua karya diterbitkan perlu memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran. Okey, memberi faedah kepada rakyat, mencerminkan kepakaran staf dan kecemerlangan universiti. Okey, yang ini selalu ada kemusykilan sedikit. Untuk dia kata adakah editor atau penyelenggara atau penyelaras layak mendapat royalty? Okey, untuk pengetahuan, editor atau penyelenggara atau penyelaras tidak layak mendapat royalty. Tetapi yang ketiga-tiga ini layak mendapat diskaun pembelian iaitu 40%. Okey, adakah pembeli lain layak mendapat diskaun? Ya, pembeli lain seperti student ataupun sesiapa yang datang mengunjungi kedai buku UiTM, kita berikan diskaun 10 ke 20%. Okey, diskaun sebanyak 20 ke 80%. Kita boleh dapati, tuan-puan boleh dapati jika penerbit UiTM membuat jualan luar. Contohnya kalau kami penerbit mendapat kalau kami buat jualan luar, contoh kami pergi ke Negeri Sembilan, kita buka booth, kita akan offer diskaun 20 ke 8% mengikut tahun terbitan lah. Kalau 80% ni selalunya kita bagi buku-buku yang backdated lah, yang 10 tahun ke atas. Okey, soalan lain yang ini penting juga, adakah sebarang kos yang dikenakan terhadap penulis? Okey, untuk pengetahuan, tiada sebarang kos dikenakan. Segala kos ditanggung oleh penerbit UiTM. Kos editing atau untuk layout, untuk printing, semuanya ditanggung oleh penerbit. Tuan-puan hanya hantar hard copy saja dekat kita, tiada sebarang kos. InsyaAllah tak ada sebarang kos. Kalau tuan-puan hantar manuskrip tersebut ke editor bahasa, contohnya sebelum hantar kepada penerbit, let's say kalau tuan-puan ada kenalan editor luar dan kos tersebut tuan-puan kena bear lah, maknanya tuan-puan kena tanggung kos tersebut dan penerbit tidak akan bayar semula kepada tuan-puan. Itu kalau tuan-puan hantar kepada editor luar lah. Kalau rasa tak perlu, hantar terus kepada kita saja. So tak ada sebarang kos. So yang ini berapa tempoh masa manuskrip diterbitkan. Okay, tempoh masa sesebuah manuskrip diterbitkan, siap diterbitkan daripada raw manuskrip kepada yang printing punya, yang selepas habis printing, kita anggarkan dalam 6 ke 12 bulan selepas manuskrip lengkap diterima. Maknanya selepas penambahbaikan, kalau ada penambahbaikan lah, kalau lengkap kita terus proses sahaja. Okey, walau bagaimanapun tempoh penerbitan boleh disingkatkan mengikut kesesuaian keperluan sesebuah manuskrip. Contohnya tuan-puan punya manuskrip ni nak guna for next semester. Let's say kalau saya buku ni dah kiranya nak digunakan dalam 500 kopi. Student nak pakai dalam 500 kopi. So kita akan dahulukan juga buku tuan-puan. So mungkin kita singkatkan kita punya tempoh penerbitan tu mungkin kepada 3 bulan atau 4 bulan. Tapi dengan syaratnya tuan-puan kena hantar cepat lah. Let's say kalau untuk bulan 10 ni maknanya bulan sekarang ni kiranya bulan 5 dah kena hantar. Kalau lagi kiranya dalam lagi sebulan tu memang tak dapat lah, kita nak cepatkan sebab printing saja ambil masa 2 minggu. Okey, buku-buku penerbit UiTM boleh didapati di bangunan MTDC sebabnya kita punya office sekarang tengah renovation, so kita punya kedai buku dipindahkan buat sementara waktu di tingkat 1 bangunan MTDC. InsyaAllah selepas kita punya renovasi ni dah okey, dah office dah cantik semula, kedai buku akan berpindah semula kepada di bangunan Masmed. So tuan-puan boleh dapat info tentang penerbit UiTM di laman web kita, penerbit UiTM. Kita ada IG penerbit_UiTM, kita ada Facebook penerbit UiTM dan kita juga ada YouTube channel iaitu penerbit UiTM. So boleh like dan share kita punya
post lah dengan laman sosial tersebut. Okey. Yang itu serba sedikit, so kita boleh masuk ada Q&A punya session lah. Kalau ada apa lagi yang tak jelas, insyaAllah saya boleh terangkan. Okey, kat sini saya nak bagi tahu juga untuk buku complementary. Let's say kalau dah siap print buku tu, kita bagi buku free pada penulis sebanyak 5 naskah. Tapi kalau let's say kalau penulis tu 2 orang atau 3 orang, kita bagi 5 naskah juga. Okey, sebabnya 5 naskah tu untuk penulis. Nanti kita akan bagi 5 naskah untuk Perpustakaan Negara Malaysia dan 5 naskah lagi untuk PITA. So tuan-puan tak perlu hantar naskah tuan-puan kepada Library Negara lah. So kita yang akan uruskan untuk repository Library Negara. So yang ada semalam soalan yang ditanyakan kepada saya, apa kiranya keistimewaan menerbit dengan penerbit. Buku-buku yang berpotensi selalunya kita akan hantar pencalonan untuk dicalonkan dalam anugerah buku di bawah di bawah MAPIM, iaitu anugerah buku negara. Selalunya ada 2 anugerah yang selalu kita join lah setiap tahun, iaitu anugerah buku negara dan anugerah MAPIM. Sebabnya penerbit UiTM ni dia di bawah MAPIM, iaitu Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia. Okey, di bawah MAPIM ni ada 31 anggota yang terdiri daripada semua penerbit IPTA. Okey, dan Pusat Pendidikan dan juga DBP. Buat yang untuk 2 tahun kebelakangan ni, 5 tahun kebelakangan ni, alhamdulillah penerbit ada mendapat beberapa anugerah, iaitu salah satunya anugerah buku lukisan digital terbaik iaitu 2016. Untuk anugerah buku negara kategori buku umum terbaik iaitu kategori sains politik. Itu tajuk bukunya Pendemokrasian Maklumat Blok di Malaysia, itu Dr. Muhammad Hakimi dan Abdul Latif Abu Bakar. Cawangan Negeri Sembilan juga ni, Dr. Hakimi ni. Untuk anugerah MAPIM KPM 2018, penerbit dapat memenangi kategori anugerah reka bentuk buku terbaik. Okey, saya nak tengok soalan kat sini ya. Dari Dr. Kamila. Okey, kita ada offer medium untuk e-book ya. Kita baru kita dah convertkan buku kita kepada bentuk e-book. Ada 10 tajuk yang yang telah siap untuk kita. Kalau tuan-puan ada perasan, kita ada emailkan pada tuan-puan. Kita dah ada jualan buku e-book kalau tak silap saya, Select Media saya. Sebentar ya. Buku tajuknya Research Methodology dan Data Analysis yang telah siap kita buat dalam format e-book. Okey, untuk tuan-puan yang rasa manuskrip tuan-puan tak nak di print, dalam kiranya nak dipasarkan dalam bentuk e-book sahaja pun boleh, tetapi prosesnya masih sama. Cuma kita skip proses untuk printing sahaja. Untuk Dr. Nur Azam, boleh ke penulis luar UiTM menerbit buku dengan penerbit UiTM? Boleh, Doktor. Kita alu-alukan, sesiapa saja boleh menulis walaupun dia daripada pensyarah luar ataupun orang luar, kita terima juga. Okey, saya buka lagi soalan kalau ada. Ya. Saya nak tahu macam mana harga buku tu ditentukan.
Okey, harga buku ditentukan sama yang ini kita tentukan harga buku sebelum proses printing lah. Kita akan tengok dari segi kita akan masukkan kos editorial, kos editing. Dia ada format dia lah, cuma yang ini saya tak berapa fasih lagi. Yang ini selalunya ketua editor saya yang Puan Sarah yang akan buat costing. Tapi kos-kos yang kita masukkan ada kos printing sendiri, kos editorial, course layout, and then kita tengok sama ada buku tu kalau dia sangat teknikal, cost dia lain. Kalau tidak ada teknikal, cost dia mungkin kurang. Dan dari segi apa tu sama ada nak print buku tu black and white saja ataupun colour. Kalau black and white lebih murah dan kalau colour lebih mahal lah. Boleh Puan ya? Okey, ini Dr. Nolis berkaitan penerbitan buku dari tesis melalui UiTM Press. Okey, untuk buku daripada tesis. Okey, tuan-puan kalau hantar tesis buku daripada tesis ni yang pertama, tuan-puan kena ubah format tesis tersebut kepada format buku, and then buku dan prosesnya sama juga. Kalau dari tesis tu daripada universiti lain, boleh sebab tesis tu adalah milik tuan-puan sendiri. So tuan-puan perlu convert sahaja kepada format buku. Selepas itu boleh hantar mengikut proses yang saya terangkan tadi lah. Tak rasanya saya rasa tak perlu kebenaran daripada universiti yang tuan buat PhD tersebut. Okey. Ada lagi ke? Dr. Masita. Okey, yang Dr. Amalina, Puan Amalina, nanti saya akan share slide. Saya akan beri kepada kita punya penyeras menebitan. Nanti mungkin dia boleh sharekan nanti. Boleh Doktor? Atia. Boleh. Okey. Aha. So yang ini Dr. Masita, naskah yang dihantar berbentuk pengalaman dan santai. Boleh saja. Tapi kita akan nilailah kalau berjaya dari peringkat penilaian tu, kalau Prozaidi pilih, insyaAllah kita akan terbitkan. Sebab Prof Zaidi dia menekankan dari segi kebolehpasaran sesebuah buku. Kalau rasa boleh dipasarkan untuk buku macam contoh buku kategori buku umum, buku santai, kita akan terbit. Okey, untuk Encik Adam Fizril, e-book dari UiTM adalah dilindungi daripada DRM. Ya, kita lindungi daripada segi DRM. Memang itu adalah kita punya prioriti lah. Selalunya untuk e-book ni kita dah buat perjanjian dengan dua syarikat kita, sebab kita tak ada kemahiran lagi untuk buat conversion. So kita lantik dua syarikat tersebut ni, yang ini dua syarikat ni yang ditanggungjawabkan untuk buat conversion untuk e-book, dan mereka juga akan pasarkan dengan platform mereka lah. So dari segi dilindungi tu sangat kita tekankan lah. InsyaAllah selamat. Okey, Prof Madia, Dr. Rosita, percetakan, okey, yang seperti saya cakap tadi, percetakan minimum kita cetak 200 naskah. Untuk maksimum kita tak ada maksimum, lagi banyak lagi kalau kalau permintaannya banyak tu macam yang terbaru ni kita print buku teks Mandarin, kita print 5,000. Ada juga reprint 10,000 pun ada, pernah juga reprint 10,000. So mengikut kita punya permintaan lah. Okey, Dr. Noliza, adakah kalau buku kulit, kalau buku tu tebal harga akan jadi mahal? Depends doktor. Kalau buku tu 4 color berwarna dengan tidak berwarna berbeza harganya. Tebal tu akan tebal sebab menggunakan kiranya tebal, dan kalau black and white mungkin murah sedikit, tapi kalau color memang akan mahal lah harganya.
Okey, untuk Puan Nurlaila, bolehkah buku yang dikeluarkan dari penerbit dipasarkan di kedai buku contohnya MPH? Okey, memang kita ada buat MOU dengan MPH pada awal tahun hari itu, dan kami masih dalam proses perundingan. Ada beberapa yang masih dalam perbincangan daripada segi diskaun yang diberikan tu kita masih belum finalize lagi, tapi insya-Allah buku-buku kita penerbit UiTM akan berada di MPH. Doakan. So yang buat masa ni MPH sahajalah, belum ada lagi kerjasama lain dengan MPH, insya-Allah dalam masa terdekat. Okey, untuk dari Dr. Nurliza lagi, boleh ke kita buat buku tentang nota ringkas, formula yang mudah untuk pelajar senang faham? Okey doktor, yang ini saya tekankan, kalau saya tak ada masalah, cumanya adakah permintaan buku tersebut let's say, diwajibkan kepada student atau tidak, sebab kalau student macam optional saja untuk student beli, mungkin dia tak beli. So kalau diwajibkan kita kira macam kita nak play safe jugalah, takut nanti kalau kita print buku tapi tak boleh nak jual tu kita tak nak macam tu, sebab kita dah keluarkan modal. So kita harap yang buku yang boleh dijual, tak kisah kalau nota ringkas atau formula, tapi ada kiranya ada buyer, maknanya every sem let's say dalam 50 dan 100 student yang akan beli, kita boleh pertimbangkan. Ada lagi ke? Puan, Ya. berapa author untuk setiap buku yang diterbitkan? Ada limit ke? Saya tak dengar sangat Dr. Atia. Boleh ulang sekali lagi tak? Berapa jumlah authors untuk Aha. yang kita boleh letak dekat buku tu untuk setiap buku yang diterbitkan? Kita tak galakkan untuk terlalu ramai, sebabnya nanti agak sukar untuk memasukkan semua nama dekat cover buku tu. Selalunya kalau tiga orang tu dah cukup cantik lah, tapi kalau buku tu memerlukan ramai author, mungkin tak semua nama akan diletakkan di depan, atau ada satu case tu buku tu sampai 16 orang author. So kita tak letakkan nama author, seorang pun tak letak nama author dekat depan, sebabnya kita letak di dalam sebab terlalu ramai. So dalam 3 ke 6 tu maksimum lah kiranya. Okay, ada dari Puan Nadia, adakah hanya pensyarah tetap atau kontrak saja boleh join penerbitan? Okey, saya yang ini pensyarah tetap atau kontrak, tak semestinya pensyarah tetap atau kontrak saja. Siapa saja boleh hantar untuk diterbitkan kepada penerbit. Even kalau dari pensyarah luar pun kita ada orang luar, ada satu buku tu dia doktor dari HKL, dia menerbitkan kira buku santai, buku pengalaman dia menghadapi kes-kes kecemasan. So dijadikan macam himpunan cerpen, semacam kira jadi novel. Kita sedang print buku tersebut, tapi tempoh PKP ni kita punya proses printing tu terhentilah. So banyak juga buku-buku yang kita tak boleh nak keluarkan sebabnya dalam tempoh PKP kan. Sebab proses penerbitan pun terpaksa kita ada yang baru-baru ni, ada yang kita terpaksa suruh kita punya typesetter pergi office untuk selesaikan kerja-kerja yang tertangguh, sebabnya mereka tak ada equipment dekat rumah. So nak tak nak kena bergilir lah pergi office, sebabkan kita tak nak drag masa tempoh penerbitan tersebut. Okey, letak nama editor buku tersebut. Ya, kalau editor kita akan letak nama buku nama editor di depan cover buku. Tapi yang seperti yang saya cakap tadi lah, kalau editor tak dapat royalty. Cuma dapat diskaun 40% sahaja.
Kalau let's say kalau buku tu chapters in book, so ada 2 orang editor, so nama yang 2 editor tu diletakkan di dalam di depan cover buku. Untuk contributor, untuk penyumbang artikel kita letakkan di dalam senarai contributor. Okey, dari Dr. Wan, bolehkah buku yang diterbitkan oleh publisher luar tetapi hak cipta saya kerana saya keluarkan modal untuk saya terbitkan lagi di bawah penerbit. Okey, kalau doktor dah beli, kalau right tu dengan doktor, copyright milik doktor, perlu yang ini Dr. Wan sama ada dah beli copyright daripada penerbit tersebut atau publisher tersebut atau belum. Kita perlukan pelepasan lah, surat pelepasan daripada publisher tersebut untuk doktor terbit semula dengan di bawah penerbit UiTM. Ini kena ada surat pelepasan daripada publisher. Sebab kita tak nak ada isu di kemudian hari lah. Okey, untuk Madam Evelyn, pembahagian royalty. Okey, let's say kalau contohnya 6 orang penulis, tadi saya katakan royalty untuk penulis ialah 15%. Tetapi itu untuk seorang. Tetapi kalau ada 6 orang, 15% itu dibahagikan kepada 6 orang. Tetapi kalau 6 orang tersebut ada berbincang ada portion-portion, kiranya first author, second author sampai author yang ke-6, ada pembahagian lagi, maknanya penulis perlu nyatakan portion-portion untuk setiap penulis tersebut. Kalau nak semua bahagi sama rata, kita bahagikan 15% tu bahagi pada 6 sajalah. Tapi kalau ada berlainan pada yang itu, kena nyatakan kepada penerbit, so penerbit akan masukkan portion tersebut di dalam perjanjian. Okey, untuk Puan Nur Laila, writer menjadi editor bagi chapters in book, boleh. Editor perlu menyumbang di dalam maknanya kalau nak jadi editor sebut perlu ada sumbangkan artikel juga di dalam chapters in book tersebut. Okey, untuk Nur Syazni, royalty untuk e-book. Okey, untuk e-book kita belum finalize lagi, kita tengah revise kita punya perjanjian penerbitan. So insyaAllah kita akan informkan kepada kita punya semua penyelaras nanti sama ada royalty e-book tersebut sama dengan physical book ataupun berlainan. Sebabnya kita tak putus nanti kita rasanya buku e-book dijual dengan harga yang sama juga dengan buku fizikal. So mungkin royalty tu sama je, 15% juga dengan harga e-book. E-book kita selalunya kita secara bebas apa kita sebab yang ini tadilah daripada segi DRM tu memang kita control. So kalau dia macam pembaca tu beli baru dia boleh download. Kalau tak dia tak boleh. Mungkin dia hanya boleh view beberapa helai atau beberapa muka surat saja untuk dia review buku tersebut. So untuk simply download memang tak boleh lah, tidak dibenarkan. Maksudnya saya writer juga menjadi writer. Puan Nur Laila, Puan Nur Laila kalau Puan nak jadi editor, maknanya dalam chapters in book, Puan perlu menyumbang di dalam kiranya di dalam chapter tersebut. Perlu ada juga, maknanya editor perlu menyumbang di dalam chapters in book. Kalau dia sebab chapters in book ni seperti yang saya katakan tadi, editor tidak mendapat, tapi writer pun tidak mendapat apa-apa royalties. Itu kelemahan chapters in book lah saya katakan di sini. Kalau buku tu, kalau chapters in book, let's say ada 6 chapter di dalam, so ditulis oleh 6 orang. So saya galakkan jadikan buku tersebut sebagai penulis, jangan jadikan editor. Maknanya bukulah kiranya bukan jenis chapters in book. So 6 orang penulis tu boleh jadi penulis lah kiranya, penulis utama.
So tak perlu editor, kita jangan jadikan buku tu chapters inbook. So layak mendapat royalty lah untuk 6 tadi tu. Itu sebagai contoh lah. Okay, e-book boleh diakses online atau offline selepas pembelian. Rasanya yang ini saya kena confirmkan semula dengan kita punya unit pemasaran, sebab saya pun sebab yang e-book ni unit pemasaran yang kiranya yang uruskan. Saya rasa selepas di-download, selepas pembelian boleh download, so boleh kita boleh lihat offline dan online juga. Nanti yang ini saya confirmkan semula dan mungkin kita akan war-warkan dalam kalau untuk perjanjian nanti. Okay, Dr. Noliza. Okay, kalau saya pernah menyertai pertandingan IID yang melibatkan e-content, boleh ke bahan yang sama dimasukkan dalam e-book? Okay, insyaAllah boleh. E-content maknanya content tersebut kalau milik right tu doktor yang pegang, boleh diterbitkan dengan kita. Dalam format e-book ataupun physical book juga boleh. Yang ini Tuan Sarifah, saya rasa yang ini rasanya EPUB reader. Kalau tak silap saya lah, yang ini saya kena confirmkan dulu macam mana. Saya pun tak diberi brief lagi unit pemasaran macam mana cara-cara selepas pembelian tu download macam mana. Okay, untuk Puan Nur Syazni, final exam berserta skema jawapan, adakah ini boleh sebab soalan exam confidential? Okey, ini past year question ni adakah tuan-puan sendiri, kalau tuan-puan yang own the question, saya rasa kalau dibukukan dengan skema jawapan kiranya menjadi buku latihan lah, kira boleh. Cumanya daripada segi soalan tu dimiliki oleh siapa. Kalau bukan daripada penulis sendiri, kena buat pelepasan lah, kena buat surat kebenaran untuk menerbitkan semula soalan exam. Okey, untuk minimum muka surat untuk e-book sama sahaja dengan physical book, minimum 50 pages juga. Okey, dari Dr. Kaviraja lagi, adakah dibenarkan publish physical book dan e-book? Ya, kita yang sekarang ni e-book yang kita buat conversion ialah dari buku-buku yang telah terbit sebelum ini. Kita convertkan kepada bentuk e-book. Kita buat conversion daripada buku physical book tu kepada e-book. Kontennya adalah sama juga. Minimum pages untuk satu buku, tuan-puan kena hantar minimum 50 pages, tidak termasuk bahagian awalan dan akhiran. Konten saja yang 50 pages. Okey. Ada lagi soalan? Dr. Atia, yang ini dari Rembau, Seremban dengan Pilah ya join sekali? Ya betul, 3 kampus Negeri Sembilan. Okey. Saya rasa dah tak ada dah soalan. Okey, saya nak ucapkan terima kasih banyak dekat Puan Diana. Ada lagi ke tu? Ada masuk lagi soalan? Ada satu lagi soalan, Puan Diana. Okey, dari Rafida Azli, jika saya menulis dengan pelajar diploma, adakah pelajar tersebut perlu mengisi borang maklumat penulis? Menulis, okey, kalau pelajar ya, perlu juga sebabnya nanti kalau realty nak kira dia as a penulis, perlu letak juga nama dia as a penulis. Sama ada dia co-author atau sama ada penulis bersama ataupun penulis utama lah. So kena masukkan juga borang maklumat penulis tersebut dalam borang KA 001.
Okey, saya penulis tahu maksud Puan Rafidah ni adakah macam dia kira macam final project kiranya penulis tersebut macam final project student tersebut ke atau macam mana? Kalau final project student kena minta kebenaran dan perlu cari jugalah student-student tu untuk takut nanti kalau diterbitkan nanti ada isu plagiarism sebab tanpa kebenaran student tersebut. Oh, kertas kerja. Kalau kertas kerja, saya rasa Puan Rafidah sajalah as a penulis. Kalau kertas kerja rasanya tak perlu. Cuma kebenaran daripada, cumanya Puan Rafidah perlu ada kebenaran juga daripada penulis. Tapi tidak perlu masukkan nama mereka dalam borang. Cuma minta kebenaran daripada student tersebut saja. Okey, infografik boleh. Walaupun teksnya sedikit, cuma minimum pages tu perlu 50 pages juga. Kalau buku seperti fotografi kan dia punya step by step tu teksnya hanya sedikit saja. Tapi minimum pages tu sama juga walaupun gambar sahaja. So kita minta 50 pages juga minimum. Okey, Dr. Atiah. Ada lagi Dr. Atiah? Okey, setakat itu je. Oh, ada. Okey. Alright, terima kasih banyak Puan Diana atas Sama. kesudian nak bagi kita taklimat hari ini. So untuk kawan-kawan yang lain, untuk di Negeri Sembilan saya merupakan penyelaras untuk penerbitan. So kalau ada apa-apa boleh cari saya, insyaAllah kita cuba mudahkan di pihak kita. Saya di kampus Kuala Pilah, boleh cari saya juga, boleh email dan WhatsApp. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya rasa kita ada timbalan rektor PJI kita ada kat sini, Dr. Norlis. Kalau nak bagi, mungkin Dr. Norlis nak bagi sedikit ucapan, persilakan. Assalamualaikum Puan Diana. Waalaikumsalam Doktor. Dan semua warga UiTM Cawangan Negeri Sembilan lah. Saya nak ucapkan terima kasih Puan Diana untuk bagi pencerahan kepada kami mengenai penulisan buku ni. Dan juga saya menyerulah kepada semua warga UiTM Cawangan Negeri Sembilan because kita ada program PU di UiTM Cawangan Negeri Sembilan, quite a few juga daripada 3 kampus because kita adalah kampus Cawangan yang terbesar dengan 3 kampus kecil lah di dalam satu kampus Cawangan. So kita ada banyak program PU di peringkat diploma dan juga degree. So bolehlah kan Puan Diana jika contohnya yang mempunyai lab manual untuk diorang renew dan juga diorang terbitkan semula. Ya, boleh. Kita alok lab manual memang kita tak ada kompromi, kita terbit saja sebab memang dikatakan oleh student kan. Itu yang saya serulah kepada semua program-program di kampus Kuala Pilah, Seremban dan juga Rembau. Jika ada mana-mana program PU, saya rasa kita tak perlu kontak dengan Shah Alam ataupun fakulti. Kalau ada pun mungkin very minimum lah pengurusan dia tu. So bolehlah berurusan dengan tim Dr. Atiah untuk buat renew balik, murnikan balik buku-buku penerbitan tu, di samping mendapat penerbitan juga dapat membantu kampus lah daripada segi penerbitan. Saya rasa kita ada actually kalau PKP ni tak adalah kan, kita memang ada beberapa program lah Puan Diana untuk menerbitkan tesis ke buku. Ini adalah atas-usaha Pusat Pengajian Kimia. Okay, kita berusaha sama dengan PJI lah di kampus Cawangan untuk kita terbitkan, tapi bila dah since PKP ni kita hold dululah. InsyaAllah kita akan berhubung dengan Puan Diana lagi untuk kita akan teruskan juga insyaAllah selepas habis PKP insyaAllah. InsyaAllah, memang kami pun pihak penerbit UiTM memang banyak sangat yang tertangguh dan timeline kami pun dah lari dah macam kita dah promise dengan penulis by this time kan macam yelah terpaksa hold sebab kita punya staff pun tak boleh, setengah tu tak boleh work from home, so kita akuilah
Maknanya mungkin ada kelewatan sedikit lah, yang ongoing punya projek ni memang akan ada kelewatan, tapi kita akan cubalah atasi semua kelemahan tersebut, insyaAllah. Saya rasa untuk PKP ni kita pun banyak buat ODL. Saya rasa setiap pensyarah mesti ada terfikir di fikiran dia lah untuk menerbitkan buku ataupun secara e-book untuk digunakan untuk ODL ni. So saya ucapkan terima kasih kepada Puan Diana dan juga tim Dr. Atiyah untuk menganjurkan webinar kita pada pagi ni. Terima kasih Puan, selamat berpuasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, terima kasih banyak Dr. Norlis. So setakat ini sajalah kita punya perjumpaan pada hari ini. Terima kasih banyak Puan Diana dan semua untuk masa kita. Jangan lupa untuk isi rekod kehadiran, nanti pihak penerbit UiTM yang akan rekodkan kehadiran pada hari ini. Okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.